Ada banyaklah kisah yang dikemukakan. Sebagai contohnya, kalau kita baca dalam tafsir Ibn Kathir, kita lihat kisah daripada ayat surah Al-Fajr, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada setengah riwayat mengatakan bahawa ketika matinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maka kedengaranlah ayat ini terbaca. Dan kemudian ketika mereka nak mengkebumikan Abdullah bin Abbas, dan cerita-cerita yang sampai, keluarlah burung putih yang tak diketahui datang dari mana. Ini sebagai satu tanda penerimaan Allah akan amalan seseorang, kata mereka lah. Perkara yang sama juga berlaku pada waktu kematian Umar bin Abdul Aziz. Ya, jadi Abdullah bin Abbas ni dipanggil sebagai Habrul Ummah. Habrul Ummah berarti ulama bagi ummah ini. Betapa tidak, kerana Abdullah bin Abbas ini mendapat julukan nama seperti itu hasil daripada doa Nabi SAW untuk beliau. Iaitu ketika beliau dilahirkan, dibawa kepada Rasulullah, maka Rasulullah telah pun mendoakan untuknya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dalam riwayat yang lain, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimul hikmah. Dalam riwayat yang lain, Allahumma faqihhu fid din wanshur minhu. Berarti, ya Allah, ajarlah kepada anak ini secara khusus apa dipanggil sebagai, ajarlah dia ilmu agama dan jadikan dia faham kepada Quran. Kalau sebut at-ta'wil maknanya tafsir. Kalau sebut hikmah maknanya kebijaksanaan. Kalau sebut wanshur minhu maknanya sebarkan Islam itu daripadanya. Itu sebab kita akan mengkaji dalam pandangan fiqih, pandangan hadis, pandangan tafsir, nama Abdullah bin Abbas ni cukup sinonim dengan ilmu. Walhal pada zaman itu ada banyak lagi Abdullah yang lain. Contohnya Abdullah bin Umar, contohnya Abdullah bin Mas'ud. Tapi Abdullah bin Abbas ini lebih mengungguli nama-nama yang lain. Bahkan kita baca dalam kitab Imam Az-Zahabi, Dr. Husain Zahabi dalam kitabnya Tafsir Al-Mufassirin mengatakan, bila ada pandangan-pandangan yang muskil terhadap ayat Allah, maka anak-anak sahabat tabi'in akan tanya kepada Abdullah bin Umar. Tapi Abdullah bin Umar dengan tawaduknya selalu berkata, kau pergi tanya tu Abdullah bin Abbas yang lebih muda daripadanya, pergi tanya pada dia. Nanti kau dapat jawapan, kau jumpa aku, beritahu apa benda jawapan pada soalan ni. Ya, itu menunjukkan salah satunya kepada ketawadukan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, macam ayah dia juga. Jadi disuruh pergi tanya pada Abdullah bin Abbas. Mungkin pandangan kedua mengatakan memang dia tidak tahu. Jadi tawaduknya orang alim ni, kau tak tahu cakap tak tahu. Jangan tak tahu jawab tahu. Kerana para ulama mengajar bahawa bila kita mengatakan la adri itu sulusul ilmi. Kalau kita cakap aku tak tahu, tak tahu tu sebahagian daripada ilmu. Kita tak tahu yang kita tahu yang kita tak tahu. Tapi yang jadi rosak dunia pada ini kerana semua orang nak fatwa. Kan, masuk TV terkenal sikit dia mula fatwa. Padahal fatwa ni kerja mufti, orang alim yang sudah bermahir, memahami banyak ilmu, menguasai pengalaman dan sebagainya, bahawa dia boleh berfatwa. Pada zaman sahabat dulu, kalau ditanya kepada seorang, masing-masing akan menolak. Tanya dia, tanya dia. Kerana masing-masing tawaduk dan tidak mahu mendabik dada mengatakan aku tahu. Ya, kerana dalam Islam bila kita menjawab hal haram, sebenarnya kita mewakili Allah SWT. Jadi kita membawa hukum Allah untuk menjelaskan manusia. Kita tak boleh pandai-pandai mengatakan ini halal dan haram, tak boleh. Jadi bila kita melihat kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ni, ada pendapat mengatakan bahawa mengapakah beliau pindah untuk duduk kat Taif, padahal dia layak duduk kat Mekah. Ahli Mekah memang mengalu-alukan kedatangannya, dan ahlu Madinah juga ahlu Madinah meraihkan kedatangannya, menantikan orang alim macamnya untuk duduk kat sana. Wallahu alam, mereka berkata bahawa Abdullah bin Abbas ni tawaduk. Jadi bila dia duduk kat sini, dia takut kalau duduk kat Mekah lipat ganda pada pahala 100,000, dosa pun 100,000. Cakap salah 100,000 juga dosa di sisi Allah. Jadi kalau duduk kat Madinah 1,000, buat baik 1,000, buat jahat 1,000. Takut, jadi beliau pilih untuk duduk kat sini. Wallahu a'lam, mereka mengatakan bahawa masjid ini dibina selepas Abdullah bin Abbas meninggal dunia. Asasnya. Kemudian diperbarui lagi oleh kerajaan Saudi, sebelum itu oleh kerajaan Osmani Turki, ketika negara-negara umat Islam berada di bawah naungan Empire Ottoman, Osmania, Turkiya. Sehinggalah datangnya Lawrence of Arabia yang buat kacau bilau dan menyengat perasaan kebencian di antara orang-orang Islam ni, lalu menyebabkan kerajaan Saudi mengambil keputusan untuk keluar, dibawa daripada naungan kerajaan Islam Osmania yang merupakan empire pada masa itu. Walau bagaimanapun tidak menafikan ada kelemahan-kelemahan yang berlaku,
oleh kerajaan Islam Osmaniyah pada zaman itu. Pimpinnya gilakan harta, gilakan wanita dan sebagainya. Maka penduduk negara Islam menjadi resah. Adalah sebab-sebab yang lain. Ya. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, puan muslim-muslimat ini mulia kawan sekalian, kita datang ke sini hanya untuk mengambil ibrah, mengambil pengajaran, ya, bahawa betapa pentingnya ilmu meninggikan manusia. Ada anak-anak, kita bimbing mereka untuk cinta kepada ilmu. Pada hari ini orang kita suka anak jadi doktor, suka jadi anak jadi engineer. Apa salah kalau salah seorang daripada anak itu diwakafkan untuk menjadi ilmuwan Islam, supaya kita akan lahirkan orang-orang yang bijak, pandai. Macam Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Bukanlah kita asyik-asyik nak lahirkan engineer yang hebat, doktor yang hebat, dah banyak dah, berlambak. Jadi kesan daripada ilmu ni tersebar adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang mendalam dan jitu kepada ilmu Islam itu sendiri. Ya, jadi tokoh-tokoh Islam yang hebat zaman dahulu, mereka merupakan ilmuwan-ilmuwan yang hebat. Imam Syafi'i, dia bukan saja menguasai ilmu Islam, bahkan ilmu matematik dan sebagainya. Ya, ilmu falak dan sebagainya. Menunjukkan bahawa ilmuwan Islam yang awal, mereka ni adalah orang bijak. Yang jadi masalah zaman kita ni, bila anak tu dah tak boleh nak pergi bidang lain, barulah masuk sekolah agama. Ya, pandang agama ni benda yang kecil, tak penting. Maka kita kuranglah mempunyai pandangan-pandangan baru yang berasaskan kepada kajian oleh ilmuwan-ilmuwan, kerana krisis pemikiran yang melanda orang Islam pada hari ini. Jadi ambillah pengajaran daripada kisah Abdullah bin Abbas. Para ulama berkata, kita boleh doakan doa itu untuk diri kita, untuk anak-anak kita, kerana versinya boleh kita tukar. Nabi doakan untuk Abdullah bin Abbas tadi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu al-hikmah, ataupun wa 'allimhu ta'wil. Kita tukar jadi Allahumma faqihni fid din wa 'allimni al-hikmah, ataupun wa 'allimni ta'wil. Cuba ikut. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni al-hikmah. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fid din wanshur minni. Ya, 3 versi. Maksudnya pertama tadi, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni al-hikmah, ataupun wa 'allimni al-hikmah, ya Allah, jadikan aku faham urusan agama ni dan jadikan aku bijaksana. Kalau alimni ta'wil, ajar kepada aku memahami Al-Quran. Ya, kalau sebarkan Islam daripada aku, berarti kita jadi pendakwa yang dapat membawa imej Islam yang betul. Ya, jadi kalau kita kaji Abdullah bin Abbas ni, ketika Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu menjemputnya sebagai salah seorang ahli mesyuarat, padahal sahabat-sahabat yang senior di situ mempertikaikan perkara ni dengan berkata, kenapa ajak budak ni? Walana minal abna'i mithluhu. Kami pun ada anak-anak seusia dengannya. Padahal kenapa bawa dia masuk ke majlis kita? Sahabat-sahabat yang senior ni mempertikaikan tindakan Umar Khattab radhiyallahu anhu menjemput budak usia muda semudanya untuk tampil dalam mesyuarat orang tua. Ya, lalu Sayyidina Umar bertanya kepada mereka, baik, sekarang aku tanya kamu seorang-seorang, cuba tafsirkan ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Senang semua orang tahu. Datang kemenangan Allah membuka kota Mekah, kamu akan lihat orang masuk Islam berbondong-bondong, banyaklah bertasbih kepada Allah, beristighfar kepadanya kerana dia Maha penerima taubat. Cuba tafsirkan. Semua orang cakap Islam akan menang, orang Arab semua masuk Islam, nanti tersebar luas, semua tafsir begitu. Saya nak tanya, ada pandangan lain lagi? Tak ada. Sekarang saya nak kata, Ibn Abbas, budak kecil yang dipertikaikan kewajarannya masuk dalam meeting ini, cuba tafsir ayat ini. Allah bin Abbas berkata, senang je, satu ayat je. Ayat ini menunjukkan kewafatan Rasulullah. Ayat ini menunjukkan kewafatan Rasulullah. Semua orang terkejut dan bingung dan hairan. Dia memahami yang tersirat. Bila Allah turunkan ayat kemenangan Islam, menandakan misi Nabi dah complete. Mission completed. Bila misi complete, Nabi akan dipanggil pulang. Lalu barulah mereka sedar, semua mereka menangis. Kenapa kami tak terfikir macam dia? Sayyidina Umar kata, aku fikir sama macam dia. Itu sebab aku jemput dia untuk hadir dalam majlis ilmu bersama dengan kamu. Kerana dia ni fikir out of the box. Ya, ada satu buku bertajuk Al-Hikmah fi Da'wah ila Allah. Ini seorang buat thesis PhD di satu universiti di Saudi. Sebenarnya hikmah ni, kebijaksanaan ni kita kena tanam dari anak. Kita kat Malaysia masalahnya belajar semua tak dapat A, jadi burung kakak tua. Kalau tak dapat A tu macam memalukan sangat. Nak balik raya, ibunya pun jadi malu. Nanti orang tanya, anak kau apa A? A ni apa benda sebenarnya tuan-tuan?
Ya, kita tahu ramai orang berjaya dalam dunia ni bukan orang dapat straight A tau, tapi orang yang memanfaatkan orang lain. Saya baca dalam the 500 best company dalam dunia. Syarikat pertama, tahu tak syarikat apa yang paling tinggi, yang paling banyak sekali pendapatannya in term of keduniaan. Tapi saya nak cerita kaitan dengan kemanusiaan. Apa syarikat? Dalam majalah Forbes kata yang paling kaya dalam dunia apa dia? Tak. Satu syarikat nama dia Walmart. Dia satu syarikat retail macam Tesco. Tesco nombor 44. Ion Jasco nombor 104. Giant tak masuk lah. Petronas nombor 127. Jatuh daripada tangga 89 ni tuan ni. Kan? BMW nombor 78 dalam ranking terbaru 2016 yang dikeluarkan pada bulan 4 tahun ni. Dia kata kenapa Walmart paling best? Kenapa Walmart paling best dalam dunia? Company Malaysia satu saja, Petronas, the only one. Nombor 129. Ya. Kenapa company ni best? Sebab company ni dia berfikir macam mana nak beri khidmat kepada manusia. Walmart dia fikir orang Amerika negara sejuk, dia nak pakai jeans. Jeans yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat jeans ni harganya mahal. Lalu dia pergi ke Bangladesh, dia dapat mewujudkan peluang pekerjaan yang mana harga jeans satu cuma 50 sen saja cost labor. Buat harganya baru RM3 saja. Kemudian boleh dibawa ke Walmart, dijual, dipasarkan seluruh Walmart pada harga yang murah. Ya, dan orang boleh pakai. Jadi sebenarnya dalam hidup ni kita kena fikir macam mana nak manfaatkan orang lain. Dalam hadis mengatakan khairukum anfa'ukum linnas. Bagaimana jadi orang yang dapat manfaatkan orang lain. Itu sebab bila kita baca kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ni satu tonggak ilmu yang hebat, bahawa asas dalam bertindak berfikir macam mana aku boleh jadi orang yang baik, manfaatkan orang lain. Kalau kat Malaysia kita tengok, kita belajar tak amalkan prinsip ilmu. Tapi kalau kita dapati anak-anak kita yang bijak itu pergi ke London, cucu kita belajar kat London, dia belajar pada usia 6 tahun, primary 1, ya, primary 1 ni umur 6 tahun. Dua perkara je dia belajar kat sekolah, adab, sopan. How to say thank you and how to please people. Ya, how to say thank you. Belajar macam tu. Tapi anak saya pergi sekolah, tiap hari bawa beg macam batu beratnya. Tapi dia tak reti nak berhubung, dia cakap dengan orang kalau orang sakit, kalau orang datang rumah, dia tak reti nak bercakap. Kerana kita dalam hidup ni dibebankan oleh satu masalah jadi burung kakak tua sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya dalam hidup Islam tidak mengajar kita begitu. Islam mengajar kita dapat ilmu amalkan. Dapat ilmu amalkan. Saya buat perkaitan ni tadi dengan syarikat-syarikat terkemuka dalam dunia. Shell contohnya, nombor 2 kaya dalam dunia. Mereka berfikir macam mana boleh keluarkan minyak yang berkualiti tinggi yang tidak merosakkan alam sekitar, manfaat kepada orang. Ya, semua syarikat, Bill Gates, siapa yang dipikir? Semua orang boleh buat kerja lebih cepat dan tak payah simpan fail banyak-banyak. Betul tak? Ya, Mark Zuckerberg, dipikir kenapa dia hebat? Kerana dia duduk dekat dunia, orang nak berhubung pada hari ini, menghubungkan adik-beradik, keluarga dan sebagainya, keluarga besar, keluarga kecil, semudah pakai handphone. Maka lahirlah Facebook. Jadi sebenarnya anak-anak kita kena bimbing jadi orang yang manfaat untuk orang lain. Kalau tuan-tuan baca tentang kisah Yahudi, tuan-tuan lebih terkejut tau. Baca satu artikel bertajuk ditunjuk gambar Spain. Spain dibuang jatuhkan es tu tinggal pain. Kerana Spain mengalami masalah ekonomi yang teruk dan jatuh dan jadi bankrupt. Dalam majalah ekonomi yang tajuknya Spain, es jatuh tu bercerita tentang Yahudi, jumlah mereka tak sampai 20 juta pun worldwide. Tetapi anak-anak Yahudi pada hari ini diajar untuk fikir apa benda yang boleh kita hasilkan orang nak pakai satu dunia. Lahirlah Colgate. Betul tak? Colgate. Ada orang dia boleh cakap saya tak boleh hidup tanpa Colgate. Kenapa? Colgate terlalu best untuk pakai. Ini semua adalah bukti bahawa orang Yahudi mereka gunakan akal, hasil terjemahkan akal itu untuk beri manfaat kepada orang lain. Ini yang Nabi doakan untuk anak-anak sahabat sebenarnya. Sebab mereka belajar Islam, jumpa Nabi 3 tahun, 8 tahun, tapi ilmunya berkembang sampai hari ini kita baca. Tapi saya belajar sampai PhD, saya tak tahu apa khidmat saya kepada orang lain. Kerana kita dipenjarakan oleh satu sistem yang menghukum, yang sangat zalim, yang menghukum manusia kejayaan pada AAA. Mulai ini kita tukarlah paradigma berfikir. Lihatlah apa kita boleh beri peranan kepada orang lain dalam bentuk yang sangat memanfaatkan. Itu majalah Forbes mencerita ada seorang doktor muda daripada Muar. Dia fikir orang nak pergi hospital susah, dah tua, anak-anak tak nak bawa, nak pergi hospital kerajaan pukul 5 dah tutup, nak pergi ke hospital swasta bayarannya mahal. Boleh tak doktor datang ke rumah? Dia buat sistem macam Uber, Grab. Jadi umpamanya saya masuk daftar sebagai seorang pesakit, saya kata tolong datang rawat saya. Doktor-doktor yang balik pada hospital kerajaan petang dia free,
dia boleh drop by kat rumah saya dan rawat saya. Doktor ni dapat anugerah, doktor muda daripada Johor. Dia berfikir satu benda luar kotak nak jadikan doktor to you nama program dia. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sesari tamu yang muda-muda, hiduplah kita sebagai orang berilmu dan amalkan ilmu. Allah tak tanya kita, habis tak kau baca Riyadhus Salihin? Habis tak kau baca hadis 40? Allah tak tanya. Tapi Allah tanya kau amal tak apa yang kau belajar? Sekian daripada saya, Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dengan pertemuan kita di bumi penuh barakah, di tempat yang telah menyaksikan seorang ulama Islam yang terkemuka, Abdullah bin Abbas, yang disebut-sebut namanya, dan semua kitab-kitab ini kita belajar satu nilai dalam hidup, iaitu hiduplah untuk menimba ilmu dan memanfaatkan orang dengan segera. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.